maintain any of the schools described in Section 13. This simply proves, without a doubt, that there is no political will by the Minister and his Ministry of Education, including the Deputy Minister for Education in charge of Tamil schools, Datuk P. Kamlanathan, to even engage with the Penang State Government when land has already been allocated there to build a Tamil secondary school. How can the Ministry of Education supply members of Parliament and the Parliament with such ridiculous contradictory answers on their disability in building the nation's first Tamil secondary school when they clearly can do so? It is evident that the Ministry has no intention nor plan to empower children in Malaysia to honour, save and keep their mother tongues alive. In this case, the Tamil language, when there exists Sekolah Jenis Kebangsaan Cina for Chinese secondary schools. It is disgusting that when Prime Minister Najib Razak only 3 days ago, on the well-known Apom Balik holistic plan in the form of the National Blueprint for Indians, said when his own Ministry of Education keeps passing the buck on the building of the first secondary Tamil school in Malaysia. While he mentioned on the need for all national Tamil primary schools to have preschool facilities, there is no mention at all of a secondary Tamil school. Will the Prime Minister Najib Razak challenge the unrealistic reasons given by the Ministry of Education to commit and ensure that the first Tamil secondary school be built in Penang in accordance with provisions in the Education Act 1960 in his tenure as Premier? I urge the Prime Minister and the Ministry of Education to make the building of a secondary Tamil school in Malaysia a priority, even if it means amending the Education Act, as it is the moral responsibility of the government of the day to do so. Thank you. Any questions? I will pass the floor to my colleague, MP for Batu Gajah. Salam sejahtera kepada semua. Berdasarkan jawapan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan, jawapan yang diberikan itu merupakan satu alasan semata-mata. Bukan seperti mana yang terkandung dalam Akta Pendidikan itu sendiri. Akta Pendidikan memang memberi kebenaran kepada Menteri Pendidikan untuk menubuhkan sekolah menengah. Apa jua sekolah menengah? Kalau kita baca betul-betul, dia mengatakan bahawa Menteri Pendidikan mempunyai kuasa untuk menubuhkan sekolah akademik. Jadi, sekolah Tamil adalah sekolah akademik. Jadi, di mana dalam peruntukan Seksyen 30 yang mengatakan bahawa hanya sekolah menengah kebangsaan sahaja boleh ditubuhkan oleh kementerian dan sekolah-sekolah lain tidak boleh. Saya tak nampak langsung. Mungkin Menteri Pendidikan tak nampaklah undang-undang itu dengan jelas. So, saya minta menteri itu melihat kembali dengan teliti tentang peruntukan yang diberikan dalam Akta Pendidikan yang sebenarnya memberi kuasa penuh kepada Menteri Pendidikan untuk menubuhkan apa jua sekolah menengah di negara kita. Itu adalah kuasa dia. Takkan menteri sendiri tidak tahu apa kuasa dia. Jadi kalau dia tak tahu, saya rasa kesianlah dengan Menteri Pendidikan sebab dia tak tahu kuasa dia sendiri. Tetapi saya yakin dia tahu apa kuasa dia. Tetapi ini menjadi satu alasan semata-mata untuk tidak menubuhkan sekolah menengah Tamil di negara kita. Kerajaan Pulau Pinang telah bersedia untuk memberi tanah dan saya rasa peruntukan kewangan juga tidak akan menjadi satu isu dalam membina sekolah menengah Tamil yang pertama di negara kita. Tetapi sama ada mempunyai political will, kemahuan politik untuk menubuhkan sekolah Tamil ataupun tidak. Dan saya juga menyeru kepada semua ahli-ahli parlimen, terutamanya dari kalangan daripada ahli-ahli parlimen daripada MIC untuk memberi pendirian mereka berkaitan dengan penubuhan sekolah menengah Tamil yang pertama di negara kita. Jangan jadikan Akta Pendidikan sebagai alasan kerana hari ini kita telah membuktikan bahawa Akta Pendidikan sebenarnya memberi kuasa penuh kepada menteri untuk membuat keputusan berkaitan dengan penubuhan sekolah menengah akademik negara kita. Jadi alasan itu jangan digunakan yang mengatakan bahawa akta ataupun undang-undang tidak membenarkan untuk membina sekolah Tamil. Itu tidak boleh dijadikan sebagai satu alasan. Okey, itu saja. Terima kasih. Sekiranya kementerian berpendapat bahawa bukan di bawah bidang kuasa mereka untuk membina sekolah Tamil
Tamil memandangkan akta menunjukkan sekian, kami di sini ingin mengingatkan Menteri Pendidikan dan terutama sekali Timbalan Menteri Pendidikan yang diberi kuasa untuk menjaga hal ehwal sekolah Tamil, Datuk P. Kamalanathan, untuk melihat kembali jawapan yang diberikan kepada saya. Seksyen 30 yang dikodkan di sini, Seksyen 30A Academic Secondary Schools and Seksyen 30C Secondary Schools of such descriptions as the Minister may from time to time determine. Ini menunjukkan ada peruntukan dalam Akta Pendidikan yang membenarkan Kementerian Pendidikan untuk membina sebuah sekolah menengah Tamil. Isunya bukan keperluan, isunya bukan isu sama ada cukup murid atau tidak. Kami mencabar di sini Kementerian Pendidikan untuk bina dulu dan lihat berapa ramai pelajar-pelajar penuntut India atau bukan India yang akan mengambil kursus belajar di sekolah menengah Tamil tersebut. Dan kebebasan untuk ibu bapa menghantar anak-anak mereka daripada sekolah rendah Tamil yang telah menghasilkan ramai anak-anak yang telah mencapai prestasi yang tinggi di peringkat antarabangsa dalam science exhibition, dalam catur, dalam pendidikan. Jadi apa alasan lagi Kementerian Pendidikan tidak mahu membina sekolah menengah Tamil? Sudah tiba masa 4 tahun lagi negara Malaysia akan mencapai status negara yang maju, tetapi kami belum lagi ada sebuah sekolah menengah Tamil di Malaysia. Terima kasih. Apa yang termaktub dalam Akta Pendidikan adalah amat berbeza dengan apa yang diberi jawapan oleh menteri. Apa yang termaktub dalam Akta Pendidikan sudah pun Yang Berhormat Batu Kawan ceritakan tadi, dan ini adalah jawapan yang diberikan oleh menteri kepada Yang Berhormat Batu Kawan. Jawapannya, dia kata penubuhan sekolah menengah baru Seksyen 30 Akta Pendidikan 1996 hanya memperuntukkan penubuhan sekolah menengah kebangsaan sahaja. Yang mana ini jawapan ini amat bertentangan dengan apa yang terkandung dalam Akta Pendidikan itu sendiri.